Itu sebab bulan Ramadan ni berbeza. Bulan Ramadan berbeza. Allah Ta'ala beritahu dalam satu hadis qudsi, dia kata setiap amal kebaikan yang kita lakukan, manusia lakukan, akan diberikan ganjaran pahala antara 10 kali ganda hinggalah 700 lipat kali ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang dikasihi lagi dihormati Tuan Waluddin Zakaria selaku timbalan yang dipertua timbalan SU ke SU tadi lupa dah. Timbalan SU timbalan SU berpegawai, tuan-tuan dan puan-puan hati Allah sekalian. Selangor ni dia special. Dia ada YDP, dia ada timbalan YDP. Dia ada SU, dia timbalan SU. Kiat ni 9 tak masuk dah. YDP, SU tu je lah tu. Kan? Tapi Alhamdulillah, yang penting kan kita tahu apa yang sesuai kat tempat kita untuk kelancaran pentadbiran. Alhamdulillah, hari ni kita dah pun berada pada hari yang keberapa? Keempat Ramadan. Ayat yang paling mahal sekali. Tiba-tiba dah hari keempat ayat dia. Tiba-tiba dah masuk Ramadan, tiba-tiba dah raya, dia kata kan. Itu tandanya apa? Nak mati. Itu senang kan. Dia ni cepat betul masa berlalu. Ayo, tu tanda nak mati tu. Imam Al-Ghazali kata yang paling ringan adalah melakukan dosa. Yang paling berat menunaikan salat. Yang paling jauh ada masa lalu. Tapi yang paling dekat adalah kematian. Jadi sebenarnya setiap kali Ramadan ni lah kita paling rasa teringat dekat kematian. Kita beribadah seolah-olah dah tak ada hari esok dah. Sepatutnya. Maka tajuk yang dipilih hari ini memang bersesuaian, iaitu jom raih pahala di bulan Ramadan. Tetapi untuk menjalankan ibadah ni tidak selalu berjalan dengan mudah. Maknanya kita cakap mudah nak dapatkan pahala. Ayat kan, mudah nak dapat pahala, tetapi bukan senang nak dapatkan. Bayangkanlah segala halangan dah dibuat. Kan, halangan dah timbul, tapi kita dah tolak ke tepi, tapi masih susah. Macam mana anak hari ni lah, kan, budak-budak yang berkerja hari ni, nak banding orang lama lah, kan. Dulu apa pun tak ada. Mesin photostat pun tak ada, pakai stencil kata. Gelek Colgate hitam tu. Saya pun pernah merasa lah. Tak adalah tua sangat, tapi saya generasi terakhir merasanya lah. Tengok cikgu dulu kan, gelek buat kena soalan kan, tak kena kan. Puas menulisnya dekat kertas tu. Kan? Yang kaya kalau pada typewriter tu kaya tu dulu. Lepas tu elektrik typewriter. Oh dahsyat. Siap boleh makan balik tulisan tu. Mana yang salah tu? Kan tak main lah liquid. Budak sekarang liquid paper pun tak kenal. Kan macam tu lah. Kemudian ada OHP. Kan ada OHP. Hari ni dah bagi semua. Dah bagi semua mana? Bagi komputer, bagi laptop, bagi tablet. Kan? Sepatutnya mudah. Tu sebab orang tua-tua dia akan cakap, zaman korang ni senang dah. Kan? YDP, timbalan YDP selalu cakap, you all, apa lagi yang you all nak? Semua yang dah bagi. Oh, dalam himpunan pagi. Semua dah bagi. Kan? Jangan budak lah, bagi. Dulu buku kena beli. Tapi orang dulu buku susah, apa susah. Picu adik. Hari ni semua ada bangang dengan melantun-lantun. Tak apa hal lah kan? Macam tu. Apa masalah? Sebab bila dah ada semua susah juga.
Tu sebab dalam bulan Ramadan pun susah. Dengan tahap Allah Ta'ala dah ketepikan lah. Dah membelenggu syaitan dan iblis. Apa pasal susah lagi nak ibadah? Jom cakap. Tu cerita tadi. Kan? Bulan-bulan lain mungkin sukar. Kan? Alasan. Tapi kalau bulan ni teruk nak perangai, lagi teruk perangai pada bulan biasa, jangan salahkan syaitan. Betul tak kan? Jangan salahkan syaitan, salahkan diri sendiri. Tadi saya parking di masjid, masjid Kubu ni kan. Suka saya tengok keranda yang dia letak kat dinding tu. Saya bergambar dengan keranda tu tadi. Siapa tengok status saya tadi? Kan? Sehebat mana, sebagus mana pun kenderaanmu pada hari ini, akhirnya kelak kenderaan terakhirmu adalah keranda. Waduh. Keranda tu pakai sesama pula tu. Bukannya tukar-tukar. Ni keranda kau lain, keranda kau lain. Dia berusung tu kan? Sama. Kan? Jadi memikirkan apa? Mengingatkan kita tentang betapa Allahu Akbar. Hidup kita ni sementara. Ya? Tanyalah Timbalan YDP tu. Tanya tu Haji, tanya Tuan Awaludin kita. Berapa lama dia nak sampai ke tahapnya? Tanya dia. Bermula dengan pegawai biasa. Bukan tiba-tiba buka-buka mata, kau Timbalan YDP. Tak ada. Kan? Macam saya lah nak sampai kat stage-nya kan? Macam mana? Semua orang ada peringkat-peringkat dia. Peringkat-peringkat dia. Sampai satu tahap, rupanya semua ni sementara je. Sampai masa pencen. Ya, saya pencen lah. Saya dah ada kad pencen saya, kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Kan? Jadi, bila cerita tentang ujian pada bulan Ramadan ini, nak raih pahala. Nak dapat pahala senang ikutkan. Tetapi ibadah tu berat juga orang melaksanakan. Malam pertama memang dahsyat. Jangan main-main malam pertama. Tarawih cuba tengok. Terperanjat. Sekarang ni terperanjat. Muka yang tak pernah nampak pun ada. Memang tak kenal. Nak pula pakai mask lagi tak kenal. Kan? Nak tunjukkan hebat bulan Ramadan ni, muka tak malu pun datang. Bulan lain muka yang regular datang. Yang tak regular datang makna nak kenduri. Kan? Ataupun orang tu singgah semayang sekejap dalam perjalanan ke mana-mana. Dia singgah. Jadi makna kata itu juga dengan berpuasa. Ada ujian. Disebutkan ada dua halangan dalam berbuat kebaikan. Sebelum kita cerita jom raih pahala bulan Ramadan. Ada dua halangan dalam berbuat kebaikan. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua adalah keraguan. Hawa nafsu, contoh nak pakai lawa. Gimana bang? Masjid. Bukan menyanyi nak pergi pasar malam ke malam ni? Tak jadi itu. Tak jadi pergi masjid. Alah. Jelah, dah janji kan? Betul tak? Kan? Hawa nafsu dia lagi kuat daripada dia nak buat ibadah tadi. Kan? Dah ambil duduk. Mak, drama dah start. Rahimah tanpa rahim. Contoh. Kan? Pujaan hati kanda. Dah habis tak? Terlanjur mencintaimu. Macam mana tajuk dah? Yang terbaru tajuk apa? Sudahlah. Buat tak tahulah menyampah aku kan. Wahal dia tengok tu kan. Jadi makna kata daripada dia dah duduk kat katil tadi, dah standby, dah duduk nak semayang ni, dah ready dah kat depan tu ni nak ngaji jam, dramanya pasal keluar dia balik dengan telokong tengok drama. Nampak tak? Orang yang berlakon tu pun semayang. Sian pula orang yang tengok drama tu. Tapi nak bagi tahu dekat kita hawa nafsu. Yang kedua keraguan. Sebab apa keraguan? Sebab ada orang tak yakin pun dengan pahala-pahala cerita-cerita ni. Walaupun dia sebut dapat pahala, dia tak buat. Kalau dia yakin tentu dia buat. Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak dengan mata kasar. Cuba tengok, tadi saya pergi kelas mengaji tadi. Dekat masjid tadi, saya nampak ada orang datang kelas mengaji. Yang pertama ramai perempuan. Sebab lelaki semua dah pandai. Itu pertama. Yang kedua, yang datang semua remaja lewat. Yang muda-muda memang tak lah nampak ada. Yang memang nak ke kubur betul dah lah. Rasa macam tu lah. Kan?
Yang lain tu mungkin dia rasa dia lambat lagi ke kubur. Agak macam tu lah. Nak beritahu petanda-petandanya. Sebab apa? Sebab orang muda ni dia masih tak nampak benda tu. Kalau dia nampak pun dia ada sebut benda lain. Tapi macam hari ni kan. Macam hari ni. Ada 3 jenis. Ada golongan yang pertama memang nak pahala bulan Ramadan. Kategori kedua, dah lama tak tengok Samsul Debat dekat-dekat. Kedua. Kategori yang ketiga, gila kau. Aku tahun ni memang tak pergi kursus lagi. Tu yang ketiga. Dan tahulah kita masuk kategori yang mana. Mudah-mudahan kategori yang pertama lah. Tak ada aku heran Samsul Debat tu dah. Dah biasa dah. Cari ayat kan. Tapi, peluang dan ruang ni. Jadi, macam mana nak mengatasi masalah hawa nafsu dan juga keraguan tadi? Hawa nafsu mestilah bermujahadah. Kena kuat semangat. Bang, mana abang nak pergi masjid? Tadi abang janji kata nak pergi pasar malam. Wah, dia fikir tu. Tapi mujahadah dia, niat dia kuat. Dia kata apa? Tak apa, abang pergi masjid sekejap je, balikkan kita pergilah, sempat lagi tu. Nampak? Tu kuat semangat. Mak, drama mak. Tak apa, tolong rekodkan untuk mak. Kita kan ada beyond. Macam tu kan. Kejap lagi kan dah salat kan, baru tengok. Apa susah? Kaciknya hal. Kan? Bondo boleh hijaz. Manakala keraguan nak settle dengan apa? Ilmu. Tu sebab majlis ilmu kena datang. Kalau tak, dia tak tahu. Kan? Kalau tidak, tak tahu. Tu sebab bulan Ramadan ni berbeza. Bulan Ramadan berbeza. Allah Ta'ala beritahu dalam satu hadis qudsi. Dia kata setiap amal kebaikan yang kita lakukan, manusia lakukan, akan diberikan ganjaran pahala antara 10 kali ganda hinggalah 700 lipat kali ganda. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Allah Ta'ala beritahu, puasa adalah untukku. Allah Ta'ala cakap, malahan aku sendiri yang memberi ganjarannya. Allah bagi direct. Tu sebab orang yang setan macam mana perangai sebelum ni, elok dia belum puasa. Seolah-olah Allah perhatikan direct kita ni. Kenapa Allah Ta'ala bagi gandaan macam tu? Kenapa Allah sendiri bagi ganjaran? Kerana Allah Ta'ala nak bagi yang istimewa. Sebab dalam hadis itu juga Allah Ta'ala sebut, kerana dia meninggalkan makan dan syahwatnya kerana aku. Sesungguhnya orang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Itulah cerita makna kata memang hebat dah puasa ni. Jadi tak ada siapa yang menyangka bahawa bulan Ramadan ni kadang-kadang kan orang masih buat jahat. Sebab apa? Sebab orang tu dia bukannya rabun, bukan tak jelas, memang buta betul. Ya, buta betul-betul. Memang tak tutup habis mata betul. Kan? Macam kita ni nak kat mana nak tarawih ni, kat mana tarawih. Tu saya cakap tu orang Arab masuk aja Rejab dah standby dah. Masuk Rejab, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dia kata, berkatilah kami dalam Rejab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dah siap ni baju nak pakai tarawih. Dah siap ni kain tarawih. Ni slipper nak pakai pergi tarawih nanti. Oh, ni wangi-wangian dah standby dah. Ni nak pakai ni. Nak pakai masa tarawih nanti. Masa bulan Ramadan ni. Dah siap dah buah tamar yang khas, yang special ni. Jangan usik dulu. Ini hanya untuk bulan Ramadan saja. Sebenarnya tahu buah kurma yang grade C, grade D tu untuk makan hari-hari. Wah, macam tu. Punyalah dia bagi kelebihannya tu kan. Keutamaannya. Masuk Rejab, dah terbayang Ramadan. Orang kalau kubur, belum Rejab, dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh. Dia macam tu. Dia dah standby. Bulan 1, sepapan-sepapan. Habis kat nilai 3 tu. Segala kain diurung buat balik. Dia tak ambil pengajaran lagi pada tahun lepas. Tampah baju lelawar, sedondon, zap macam ni bergambar, rupa-rupa PKP. So bila kau nak pakai, padanlah muka kan. Tak payah. Rupa-rupanya Nabi dah pesan dalam hadis. Nabi pesan apa? Nabi cakap apa? Pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Nampak? Nabi tak cakap suruh beli baru. Mana yang paling baru? Susun kan ikut tahun, grade kan. 99, 2001, 2003. 2003 paling baru pakai tu. Apa susah? Dah senteng lah Ustaz. Dah senteng tambah kain. Kan jimat. Tapi kalau mampu beli, beli. Cuma jangan berlebih-lebihan.
Kita membeli menampah baju raya. Cuba cakap sopapan. Kodai Cina tu pun pandai tu. Masuk Saban tak terima lagi tau. Dia pun pakai bulan Islam kan ni. Masuk Saban tak terima tempahan lagi dah dia tu. Gila tu Cina ni dah kan. Dia pun pakai bulan Islam. Jadi itulah cerita dia. Kan? Jadi maka dengan itu diharapkan keutamaan dan keistimewaan Ramadan akan dilaksanakan dengan penuh bersemangat. Sebab kita dah ada ruang dan peluang. Kita ada majlis ilmu. Kita ada macam-macam benda baik. Kita boleh baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dah kenal pasti nah. Golongan yang memerlukan. Terutamanya staf majlis daerah Hulu Sangau ni. Dah tahu dah. Siapa yang ada masalah staf-staf yang memang. Kebajikan staf dulu. Cari. Mungkin ada anak dia yang OKU. Mungkin ada yang suaminya terlantar. Mungkin ada yang anak. Yang tu dah dikenal pasti awal-awal lah. Sebab kita bagi bantuan awal Ramadan. Contoh. Bantuan Syawal. Macam di Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Macam saya sekarang ni sebagai Chief Corporate Communication untuk Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita buat juadah Syawal. Dah tampah dah. Dah siap-siap dah. Tampah. Semprit berapa ratus botol nak bagi dekat asnaf ni. Beras yang kadarnya berapa kilo tu kan. Bagi. Okay, kumpulkan dalam satu box tu. Semua ada dalam tu. Kuah kacang. Siap. Nasi impit yang belum yang mentah tu siap dah. Semua yang paket semua siap dah. Jadi bila bagi tu mengingatkan. Dan biasanya dalam tu ada envelope. Tengok Amir Khan kan. Amir Khan. Dia nak bagi bantuan dekat India. Punya kreatif. Dia kata siapa perlukan roti siapa yang perlukan tepung gandum datang. Dia nak bagi sumbangan tepung gandum. Dia nak bagi. Orang pun datang. Jadi orang yang datang sakat dengan tepung gandum hanya orang yang betul-betul susah datang. Datang lawan tu. Rupanya dalam tu Amir Khan letakkan sejumlah duit dekat dalam tepung tu. Kreatif tak kreatif. Dah sudah tu pun menangis meraung orang yang tak pergi ambil. Bila dapat tahu dalam tu ada duit. Siapa yang dapat tepung tu jual pula kat orang pun menangis tak? Sebab tak tahu dalam tu ada duit. Tak, itu Amir Khan punya cara. Kan? Tak nak bagi bantuan. Macam kita tengok kan, siapa tengok video ni MC Man Raja Lawak. Dia jual kereta dia nak bagi bantuan. Orang yang susah ni pun banyak agak macam lek angin tu. Perangai kan. Yang susah-susah ni dah lah susah, budi bahasa pun tak ada. Ni dah DM dah, apa benda, bila lagi nak pergi bantuan ni, lambat sangat. Ilah Allah. Kau sadar ke tak sadar ni? Kalau depan mata dia mana pijaan kau orang tu tengok kan. Nak sabarlah. Dia memang Man punya tu cara cerdik lah. Man minta orang tu bagi dia punya nama IG dia, Facebook dia, sebab nak tengok. Sebab dekat dalam Facebook dengan IG ni kita boleh nampak dah cara hidup dia macam mana. Bergambar kereta basah-basah kan. Lepas tu bercuti sana sini tapi minta bantuan orang. Ada orang macam tu. Bangsa bukan pemalih lah, bungku. Tahu bungku? Mataruk ni perangai lah. Kira macam mayat elok lagi lah pada dia macam tu lah. Geram menengok kan. Ada bangsa yang bini bekerja, lelaki tak bekerja. Tapi ada juga yang suami ni memang dia bekerja, dia jaga rumah. Isteri dia bekerja, ada dia memang jadi sumi rumah. Istilah dia sumi. Sumi rumah. Tak apalah, elok lah juga. Dia masak, dia apa, dia jaga anak, dia ajar anak apa semua. Terbalik kan? Tak terbalik pun. Sebenarnya memang tu tanggungjawab suami sebenarnya. Iya. Jangan ingat kita apa kan, kita lelaki, kita ketua keluarga, kita boleh arah. Kau. Wah. Senang betul hidup kau kan? Tak ada. Tapi orang perempuan Allah Ta'ala tu, sebab bila saya bawa tajuk tu kan, orang lelaki marah ke? Saya cakap orang perempuan tanggungjawab dia melahirkan anak melahirkan anak dan melayan suami. That's all. Tu saja. Kalau boleh beranak lelaki lah, memang perempuan relax lah. Puih untuk awun dah. Kan?
Jadi tanggungjawab suami itu pula, kebetulan orang perempuan bila di rumah dia lebih cekap, dia lebih baik, maka dia bantu suami sebenarnya. Saya jaga anak bang, tak apa bang, yang ni tak apa. Dia mesti nyental. Dan orang perempuan tu sebab orang perempuan perangai pula bila dia buat kerja dia ngomong ngadu. Penat lah, habis satu rumah lah. Aduh. Dia kalau tak luah tak boleh, dia kena luah kak. Orang lelaki dia dah buat, dia diam lah. Bang, abang masuk kereta tadi. Dah masuk lah, kejap ya. Yalah, bukan abang cuci, orang tembak, siap lah. Cuba perempuan, penat lah tadi, dia akan hurai satu persatu. Penat lah, sakit belakang. Membongkok ni toilet. Alah. Aduh. Yang paling best, abang tak perasan ke bilik air tu? Dia nak je orang lelaki tu. Kenapa dengan bilik air tu sama ya? Sabarlah abang ni. Tahu tak penat tu tak? Penat apa? Penat lah mencuci toilet. Habis? Kau nak aku buat majlis anugerah malam ni? Tak, orang perempuan tu makanan dia. Makanan dia. Si abang. Si abang penat cuci toilet. Abang, tak ada apa pun. Tapi hati berbunga-bunga tu. Tu orang perempuan. Orang lelaki dia tak suka kan. Dia tak suka. Tapi kalau dia kena puji, Syan tengok suami yang ni penat kerja. Kan? Bukan senang bang kan jadi timbalan yang dipetua. Contohlah. Contoh. Kan? Isteri bila puji ni, tak apalah. Demi keluarga. Orang lelaki ni dia buat apa pun. Dia buat apa pun, kena ingat. Dia tak layak berkorban. Orang lelaki ingat. Orang lelaki tak layak berkorban. Dia boleh korban. Orang perempuan dia. Dah banyak dah saya berkorban. Sebab itu, sebab ni. Saya lahirkan anak, saya besarkan anak. Saya kerja sampai malam. Mama fikir pun. Dia kata itu kan. Lepas itu, yang seorang tu pula, suami lah juga. Abang pun berkorban juga. Abang kerja pagi sampai malam tu. Abang bukan akan pergi meeting lagi. Meeting kat SUK Syalam mak tu. Manjang YDP macam tak dapat datang. Abang je kena ganti. Ingat senang ke? Abang penat tu tak? Abang pun berkorban. Itu bukan berkorban. Itu tanggungjawab. Tengok. Lelaki tanggungjawab. Yang berkorban perempuan. Nampak? Itu saya cakap tadi. Tapi bukan menjadi dahulu Sangor. Di tempat lain. Sini okey. Jadi, kalau dirangkumkan pahala-pahala yang ada pada bulan Ramadan, yang pertamanya ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kan? Keistimewaan bulan Ramadan yang pertama, tidak ada malam yang lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Itu kita kena ingat. Kena sebut awal. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 ada yang jawab malam ni 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. How come? Macam mana lah kan? Kalau 1000 bulan bersamaan dengan 83.3333 tahun, umur kita pun belum tentu sampai 83. Tapi kalau satu malam boleh cover 83 tahun, bagus dah. Kalau 2 tahun kita dapat 160 lebih, 166. Macam, okey lah. Salahnya kita buat tak reti. Dan orang yang dapat Lailatul Qadar biasanya tak cerita dengan orang. Malam tadi kan Lailatul Qadar, si confident ni kat kawan. Kan malam tadi kata kata alhamdulillah aku dapat dah. Yang kita bilang, aku tak dapat dah ni. Tak kan? Malam tadi kan Lailatul Qadar, aku nampak malam tadi. Kau nampak apa? Pokok sujud. Betul-betul ke selekoh nak sampai dekat dataran KKB tak? Iya kau.
Rupanya saya mak pokok tumbang kalau panah pati belum sampai ambil lagi. Sampai ke pagi, sampai ke tengah hari ada oleh sujud ada kat situ. Orang tak cakap. Koncing dan boku lah. Koncing kau fikir. Dia kalau memang ada tanda-tanda tu, memang ada tanda-tanda macam tu, tetapi dalam hati kita je akan rasa dan kita tak akan cakap. Dia beza malam Lailatul Qadar dengan malam 7 likur. Wih, ni malam ni malam 7 likur ni teh. Orang tua dulu kan, malam 7 likur baik apa? Pasang pelita, biar malaikat nampak rumah kita teh. Ingat malaikat tu rabun macam kau. Ayo sah tu perangai kan. Malaikat malam Al-Qadar tu bolong-bolong turun. Bolong-bolong dia berebut-rebut, dia nak cup. Ni aku punya, rumah ni aku punya. Dan rumah yang ada orang beribadah dalam tu, situ dia akan pergi. Kau pasanglah pelita sampai ke jamban pun. Kalau tak ada seekor pun yang beribadah dalam tu, memang tak mengasuh lah malaikat datang rumah tu. Faham? Ini kan cakap tu orang biar dia jelas faham. Malaikat ada pelita sampai terbakar. La ilaha. Ni yo terbakar kain kawan tu. Sekarang ada pula yang lampu lip-lap kan. Tak apalah. Kita pun dah tak tahu lebih kurang ni. Lebih kurang ni. Hari Raya Aidilfitri, Puasa, Wesak, Tahun Baru Cina sama kan. Bayangkanlah. Raya Cina. Yang kudung jari Melayu tak tu heran kan tu. Kan? Raya Cina yang baru buat 5 Melayu lah parah apa tu. Itu contohlah kan. Jadi rugi kalau kita tak hidupkan. Antaranya macam kita boleh pakat, orang perempuan pun boleh pakat. Pakat apa? Okay, jom kulit kutip duit daripada sekarang, kutip duit RM10, siapa ada pak kumpulkan. Lepas tu mulai 20, malam yang 20 tu dah mula dah. 21, 22 sampai malam 30 pergi hantar sumbangan makanan. Malam ni hantar rumah anak yatim. Bagi dekat caterer pun tak apa. Caterer tu akan uruskan, hantar malam ni hantar ke mana. Malam ni hantar kat balai bomba. Malam ni pula hantar dekat balai polis untuk makan sahur. Bagi makan, sedekah kat orang. Kena, takkanlah tak kena satu malam Lailatul Qadar. Tu sebab perempuan bila bangun pagi, sahur, jangan mungut. Sebab buat benda baik, diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik, diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, saya dengan Tuan Awaludin bercadang bagi bantuan pada ibu tunggal di Hulu Selangor. Fokus daerah Kuala Kubu. Benda baik tak? Benda baik. Cara dia, saya, Tuan Awaludin dengan Nesiu, Timbalan Nesiu, kita orang sama-sama pergi hantar dengan beberapa staf kelab kebajikan dan sukan. Pergi hantar barang makan, barang hantar bantuan. Ibu-ibu tunggal yang tersenarai. Caranya betul tak? Betul. Dan niat kerana Allah boleh dapat pahala ibadah. Tapi kalau kami hanya nak kredit, nak ambil gambar, nak selfie, nak masuk IG, nak masuk majalah Bulletin MDHS, maka setakat tu je lah tak pek pahala. Tapi kalau buat benda baik, tapi tak diizinkan oleh Allah, walaupun niatkan Allah, tak dapat pahala. Apa maksud tak diizinkan? Dalam bagi-bagi bantuan ibu tunggal tu, bagi tiba-tiba Tuan Awaludin kata, tak apa, rumah yang last ni saya cover, kamu semua balik dulu. Contoh, ibu tunggal tu pula tak adalah lawa sangat, tapi ala-ala Maya Karin dengan Luna Maya macam tu lah lebih kurang. Maka terserahlah niatnya itu kan. Kan, tak apa, kesian saya tengok ustaz pun dah penat dah ni. Tak apa, ustaz pun dah ceramah lagi seorang. Tak apa, ustaz balik dulu. SU, Timbalan SU semua pergi balik. Tak apa. Rumah ni saya tahu sangat, tak apa. Rumah saya tahu sangat tu yang bahaya tu. Kan, jadi makna kata ni contoh ni contoh. Makna nak bagi tahu kadang kaedah tak betul. Macam ni lah. Aku ingat aku nak sedekah. Benda baik. Tapi curi duit pada orang, nak guna duit tu untuk sedekah. Ala-ala Robin Hood. Tak boleh. Walaupun niatkan Allah. Jadi orang perempuan, bangun sahur, baik tak? Baik.
Kan diizinkan oleh Allah. Mana cara kita masak apa semua kita buat betul-betul elok. Niat kena, ya Allah aku nak bagi makan ni suami aku, anak-anak aku ya Allah. Mudah-mudahan mereka dapat berpuasa dengan selesa ya Allah. Mudah-mudahan aku nak mereka beribadah. Lagi aku niat kerana-Mu ya Allah. Dapat pahala ibadah. Wahal bangun sahur ya. Kono pula takkanlah tak ada satu pagi sahur pun yang kita dapat Lailatul Qadar. Dikatakan malam Lailatul Qadar tu bermula selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Jam. Jadi janganlah mengungut. Bangun pagi, kan? Muncung ni sampai ke Kuala. Mahal. Mojo tak melocor. Tang 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 tang. Bam minyak. Adalah ilaha illallah. Dia marah apa? Mengangkang je dalam bilik tu. Bangun suami dah keluar. Aduh, walaupun bangun tu pun dah baik dah, tapi cara tak betul. Mengamuk masak kan. Dah lah tidur. Orang teruk masak dah. Wah, dia memanihkan makanannya. Kan masak pun dia macam belagak kan. Paling kuat pun telur dadah kan. Ya, iya. Satu layer pula tu. Pemalih tu. Satu layer ni dia ratakan biar dia lebar kan. Potong nipis je. Alah. Syukurlah bang. Mak ayat ni bang pagi. Kan. Jadi begitu juga kalau kita tengok hiasilah 10 malam terakhir. Sebab dikatakan kata Nabi, kejarlah 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Jadi itu malam Al-Qadar. Yang kedua, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Istimewanya Ramadan ni, malam tu turunnya Al-Quran. Kita bertadarus daripada malam pertama. Nak tadarus ni kena sabar. Sabar. Ulaika ala sabar. Ada orang macam tu, bulan lain dia tak ngaji. Sekali bila bulan tu ngaji mengangkat sikit. Allazina amanu. Ya Allah, Kak. First round tu dia sabar lagi yang ngajar. Kak, allazina amanu. Baca balik, Kak. Allazina amanu. Kak, pandang saya, Kak, pandang saya. Allazina amanu. Macam tu. Culik. Allazina amanu. Kak. Allazi. Nampak dah lain nak. Dia dah mula tinggi dah tu. Dia mula sampai chorus dah. Allazi amanu. Kau marah kau? Tak. Cuba balik. Allazina amanu. Kak, macam ni Kak diam, yang lain nak ngaji. Wah, tapik dah sabar. Iya kan? Kita kadang-kadang dengan orang lain kita boleh sabar, dengan anak sendiri umat mendidih. Tiba-tiba sampai semangat Panglima Bukit Gantang. Dia ada baru dia mengaku, kapan tangan aku orang salah panjang pendek ni. Wah, dia kata. Lepas tu dia pula baca Allazina amanu. Anak tagu, bah tu panjang bah. Diamlah kau. Dia marah budak-budak tu. Anak tagu ayah pun tak boleh. Dalam mengaji tak ada kocik-kocik hati. Kan? Ustaz, kalau kita buat tadarus, boleh tak kalau kita buat online? Boleh. Salah lah kan? Cuma pastikanlah kan. Kadang-kadang dia ngaji Allazina amanu daripada pagi tu, daripada sejam pertama sampai jam kedua tak ada salah langsung. Rupa-rupa ustaz tu dah hang. Line ni tak ada korang dah. Patutlah aku baca botol semua. Kawan tu dah hang dah lama dah. Parah. Ada yang tanya, kami baru kahwin ustaz, suami saya kat Sabah, saya kat KL. Boleh tak kalau kita nak semayang tarawih jemaah pakai video call? Boleh tak? Boleh tak?
Kalau boleh dah lama dah orang semayang depan TV tu dah. Imam Makkah pakai, tak ada pakai imam Ramban dah. Kan? Lepas itu dah bagi salam dah, tawaf dah diolok pusing rumah kan. Jauh iyo. Kan? Iyo tak boleh. Kau tunggulah lagi kau balik. Ayolah ustaz, kan? Iyo, kan? Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk dan juga furqan, yakni bukti. Ya, surah Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, ini adalah merupakan bulan yang dimakbulkan doa-doa. Antara waktu dimakbulkan adalah waktu sahur, berbuka puasa, waktu solat, iktikaf, waktu sedekah, malahan di sepanjang hari kita berpuasa itu adalah merupakan waktu makbul untuk kita berdoa. Tak tu sahur kita kurang doa, doa niat nak puasa, bukan doa niat nak puasa. Itu sama dia ada ibadah syarah mana ni. Macam itulah bunyi. Pagi muka nak kena tinju semestinya. Kenapa ustaz saya tak boleh makan banyak? Kalau kita bangun tarawih nak makan tu yang keluar bahasa macam-macam bahasa tu. Tiba kita jadi kurang upaya bila bercakap. Bangun abang cakap apa ni? Orang perempuan dia dah bangun awal, dia sagar sikit, cakap dia jelas dah. Cakap apa ni? Dia banyak. Dia cakap apa? Nak nasi, cakap nak betul-betul. Ada dia cakap ada. Yang anak pula. Apa? Anak pun sama. Kan apa kau cakap tu? Allah, pagi dia jadi jam tu. Tapi cuba tengok pagi sahur hari akhir puasa. Hari ni last kita puasa. Wah, bukan main semangat bapak lah. Hilang muka nak tinju sebab masa tu dah tak tidur sangat. Dah fikir jalan raya macam mana, balik macam mana, nak rentah negeri jalan mana tak ada roadblock, dah fikir. Semua dah fikir. Api hari pertama. Nasi bang. Macam tu dia. Parah dah. Habis macam mana cara dia? Bangun pagi, gosok gigi, mandi, shampoo semua, dah wangi-wangi, ambil wuduk, salat. Allahu Akbar. Salat 2 rakaat, lepas bagi salam, confirm lapar. Masa tu hulur gambar nasi tu. Oh, steady. Kurma dululah. Kurma dululah, dia kata. Kan tak jelas tu. Hohek tercokir. Purih nak faham masa tu kan. Orang tu kemudian dia terangkan pula ustaz tu. Antara waktu yang paling makbul adalah pada waktu berbuka puasa. Malam tu dibantai doa apa panjang. Doa dia sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sedar ya Allah, rezeki yang Kau kurniakan di hadapan kami ini tidak ada artinya kalau kami tidak mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Merau kami mohon padamu ya Allah, apalah jua kiranya. Kan ayat tu kan, apalah jua kiranya. Yang anak macam mana nengok Taufufah lah. Aduh, bila lah dapat Taufufah lah tu. Bau keluar peti ais dah cair dah. Yang emak macam ni mandam. Nak mampu hebah ni. Bayalah. Kita disunatkan mengawalkan berbuka melewatkan sahur. Melewatkan sahur makna ambil waktu hujung lah. Tapi hujung tu bukannya ngam nak subuh. Berhenti pada waktu imsak. Kan? Dia bukan kira azan. Masuk waktu berhenti. Tu saja. Tu sebab imsak tu
waktu berjaga-jaga. Nabi sendiri berhenti makan lebih kurang kira-kira 50 ayat yang biasa boleh sempat baca lagi sebelum subuh. Kan? Melewatkan sahur bukannya pukul 8 pagi, itu breakfast. Kan? Confident ada. Iya. Kan? Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Nabi pesan makan sahur, makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Walaupun hanya seteguk air. Standby kat topi bantal tu. Kurma. Kurma Ajwa SD. Samsul Debat. Tak 3 biji. Air. Jauhkan daripada gigi palsu. Kan kau main raba-raba. Kamak kau reh luka. Gigi jangan ya. Saya teringat maklum saya dulu, dia gigi palsu dia buka, dia letak dalam cawan. Jangan lebih pangai macam tu. Awak tak dah capek lah penuh hari ni. Minyak tonjor tengok gigi dalam tu. Masa saya pah letaklah bekas khas dia kan. Cawan letak kan. Lepas tu kalau dah azan, contoh azan, Allahu Akbar, anak kita terdengar, Allah dah azan lah, habiskan makanan yang terakhir. Habiskan tu habis telan, bukannya kau kunyah. Dah sampai ke pejabat tak habis kunyah lagi. La ilaha illallah. Lama nak kau kunyah tu bekalan nama tu. Kan? Atau janganlah pula Allah keluarkan daripada mulut kau sekarang, keluarkan. Jangan macam tu. Islam ni tak ada susah macam tu dah. Kan? Tak hidung ni. Boleh tak bersihkan? Boleh tak korek hidung? Boleh tak? Boleh dengan syarat niat nak bersihkan. Setakat nak bersih-bersihnya boleh bersih. Tak terayuk pula kan. Jadi fitnah ya. Kalau kita biar dia sesemu mau ngirai-ngirai dah koring. Pergi bazar Ramadan ni. Tu berapa kak? Malam baik kan? Wah, tak terayuk. Kenapa kau tak bersih hidung kan? Sesungguhnya aku berpuasa. Janganlah. Bagi alasan tu. Bersihkanlah hidung tu, tak masalah dah. Yang masalah tu kau jolok sampai hilang mata hitam. Makna sahlah feeling tu sampai di awang-awang terangkik kaki tu kan. Makna tu tu tak boleh. Dia punya tahap itu kan. Iyalah setakat nak bersih kan. Tak masalah dah. Kan? Kemudian mengawalkan berbuka. Maknanya Nabi pun dah pesan jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Maknanya kena makan dulu. Tapi tak adalah makan dengan semakan-makannya. Ya? Dia punyalah kita akan jadi orang yang pertama berbuka puasa kat Ulu Selangor. Dia todongan Bilal lu. Nah, standby. Pegang pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bilal testing mikrofon. Dah tolan bah, macam mana? Padan muka kau. Apa tahu warna kan? Aduh. Usah kan? Makan buah tamar macam saya tu. Allahu akbar. Allahumma kasumna bika amanna wa alaika aftarna bi rahmatika marhamin walhamdulillahil alamin. Ayah saya tu capai makan buah tamar, minum air masak, solat dulu. Lepas dah solat baru sambung makan yang berat sikit. Insya-Allah tu paling okey. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, kita solat tak khusyuk, lagi baik makan. Kita makan buah tamar, minum air masak, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ngap pelacap kat dapur tu. Sup. Dia mengajarkan siput sadut. Habislah siput tu. Tadi boli tak banyak asolah. Tak mengasuh tak tidak lah ni. Dia terbayang siput sadut yang dia beli seganggam tadi tu.
Sedap lah long. Anak cakap sedap lah long. Oh, sedap lah. Mak nak lagi, nak lagi. Habislah, tak adalah harapan aku. Kan. Sebelum semayang posan. Yang abang solat dulu. Tolong simpankan siput sadut lagi. Abang nyisau banyak lah bang. Siput babi mana dah. Kan? Kemudian yang keempat, setiap amal perbuatan akan dilipat gandakan nilainya. Setiap yang melakukan kebaikan pasti akan diganjari pahala. Maka khusus di bulan Ramadan, setiap amalan ibadah lakukan, nilai dan pahalanya berlipat kali ganda. Ditambah lagi ada banyak ibadah dan amalan istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan. Contohnya salat sunat tarawih. Malam pertama ramai, penuh, nak-naklah semenjak penjarakan ni. Penuh, melempah sampai keluar. Imam tak ada parking. Imam dah biasa datang lemik. Tak ada parking aku. Parking imam selamba dia orang parking situ. Masuk malam ke-15. Tatkala lagu raya sudah dikumandangkan. Teng 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 neng. Masa tu imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar tau. Dalam masjid saf yang kelima. Boleh parking, bayangkan tu kan. Tarawih ni jangan. Ada orang tanya, Ustaz, tarawih ni lo buat 8 ke, buat 10 ke, buat 20? Di Negeri Sembilan ada 10. 8 ke 10, 20? Maka jawapannya yang sebaik-baiknya adalah buat. Dia tanya 8 ke 10, 20? Confuse ni. 8 akhirnya dah Ramadan ke 28. Dah tak tahu lagi nak decide 8 ke 20. Ayo, buat. Kan? Kau pergi surau ni bagus. Tak pula. Imam dia laju. Iya. Bayangkan aku 9 siap tahlil. Pukul 9 siap dengan tahlil kali. Rupanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Woi, bagus woi imam ni. Mana nak cari imam jam tu? Ramailah orang datang surau tu. Yang dia tak tahu, imam tu power, dah glamour, dipanggil jemput pergi ke masjid lain. Maka tinggallah imam tua ya. Dia kawan dah ramai. Ramai betul ke? Betul tu dah ramai ni. Lurus dah dapatkan soft, kata imam tu. Betul ke ni weh? Macam lain imam tu. Betul lah kot. Allahu Akbar. Confirm ke weh? Lain macam mama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu senyap. Senyap lah imam. Ar-Rahman terperanjat orang la ilaha illallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kawan tu dah confirm salah surau tu. Yang seorang tu nak fikir, ini baru isyak ni. Belum tarawih ni kita. Wah parah kata kan. Iyo. Jangan, relax je. Relax je. Ikut 8 ke 20. Tapi adab ikut solat tarawih, ikut daripada mula sampai habis. Ni ada orang, aku tak main lah sini, aku pergi masjid besar. Sebab kat masjid sana 20 rakaat, lepas tu imam Arab Saudi tu. Oh mak. Tapi lepas 8 rakaat dia witir sendiri kat belakang. Atau mengelat nama dia. Kan? Bulan ini juga adalah merupakan bulan penuh keberkatan. Yang mana kita tahu bulan Ramadan ini dibahagikan pada pembahagian 3 bahagian. 10 malam pertama adalah bulan yang penuh dengan kerahmatan daripada Allah. 10 hari yang kedua adalah bulan menerima keampunan daripada Allah, mudah-mudahan maghfirah. Allah Ta'ala berikan keampunan kepada kita 10 malam yang kedua. Dan manakala 10 malam yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan pembebasan
Allah tawarkan pembebasan kita daripada api neraka. Jadi itu sebabnya tidak ada satu malam pun yang boleh kita lepaskan peluang, maka beribadahlah dengan sesungguhnya. Dalam erti kata lain, selama sebulan ini penuh dengan barakah yang boleh kita dapatkan. Yang keenam, bulan Ramadan ini kebaikannya dibuka. Ya? Pintu-pintu kebaikan dibuka. Kita senang nak buat baik. Ada je ruang nak buat baik. Contohnya kan, macam hari ni saya terlupa tadilah nak cetak tu, nak bawa satu senarai tu. Kalau boleh minta nanti korang urus setia siapkan satu kertas untuk bagi nama untuk penyertaan bahagian korban. Saya cadangkan buat melalui kelab kebajikan staf lah kot. Sebab saya, Datuk Kazim Ilyas, Datuk Badli Shah, Ustaz Ilyas Ismail, Ustaz Jafri dan Datuk Nur Hafizah Musa, kami berenam merupakan duta rasmi untuk melaksanakan ibadah korban di luar negara, fokus di Afrika dan di dalam negara. Maknanya korban tu dua dalam satu. Kenapa di Afrika? Sebab di Afrika, nak bagi tahu orang Afrika ni susah sangat. Tahun lepas disebabkan kejayaan kita berjaya buat lebih daripada 20 ke 30 ribu bahagian. Maka tahun ni kita target nak kejar 200 ribu bahagian kalau boleh. Tetapi bukan hanya di luar negara, tapi juga dalam negara. Di dalam negara kita dah booking dah lembu 50 ekor di Serdang. Memang kita kesian. Sebab apa, orang Afrika tu sendiri kat luar negara, dia tak ada makanan. Bayangkanlah, dia boleh makan kertas tu, kotak tu dia siap-siap rendam air makan. Kotak. Kemudian tanah liat tu, lumpur tu dikepal-kepal, dia bakar jadi cookies untuk makan dengan anak beranak. Dan begitu juga air, memang tak adalah air yang tekan-tekan tu, kan? Tahu air tekan-tekan? Air tekan-tekan tahu? Tahu tak? Janganlah sebut kowe, dia tak taja program camah kita pagi ni. Sebut air, mesin air je. Dia air lumpur yang kuning tu, kita ingatkan air teh. Rupanya itulah air masak dia. Dia masak sampai mendidih. Jadi itulah sebab mudah-mudahan. Tapi harga dia sangat murah. Iaitu satu ekor lembu RM2,730 saja. 2730. Satu bahagian 390. Jadi at least hari ni saya nak nama je dulu. Nama dengan nombor telefon. Jadi nanti staf daripada yayasan akan call balik, confirmkan berapa bahagian yang nak masuk. Tak apa. Nanti balik fikirlah dulu, tapi letak nama dulu supaya nanti insya-Allah akan dapat, kita akan letak CJ penyertaan. Sebab Yayasan Budaya Islam Malaysia telah dipilih sebagai wakil tunggal untuk uruskan korban di Afrika. Tetapi dalam masa yang sama kita nak juga dalam RM390 contoh satu bahagian tambik tu, kita akan tarik sikit RM10, RM20 kita tarik untuk bantu pula asnaf dalam negara. Jadi dua dalam satu, tak adalah timbul soal. Sebab orang Malaysia ni, insya-Allah kat Ulu Selangor ke mana lah, orang Islam, susah-susah insya-Allah daging sampai rumah dia. Orang kampung biasanya akan tahulah, itu rumah orang tu dah hantar belum, pergi hantar. Kebiasaan lah. Melainkan dia duduk seorang-seorang kat tawak tampik tu. Kan? Jadi makna kata, ni peluang lah. Korban dan tak lama lagi insya-Allah akan keluar satu drama YBIM. Drama dalam iklan pun akan keluar lah tentang korban penyelesai masalah. Siapa yang kusut banyak ada masalah tu, bagi je nama insya-Allah. Mudah-mudahan. Betul, kalau ikut mazhab Syafi'i, korban ni sunat muakkad, sunat itu tuntut. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, wajib bagi mereka yang mampu. Itu sebabnya Nabi pernah keluarkan dalam satu hadis, Nabi sebut apa? Barang siapa yang mampu tapi tidak menyertai itu, tak buat korban, usahlah dia sembahyang di tempat sembahyang kami sampai jam tu sekali. Jadi siapa ada ruang peluang ambil lah. Sebab sekarang ni SOP pun ketat. Banyak surau-surau taman perumahan pun dia tak ambil korban tu, dia serah kat masjid aja kan. Jadi tapi ni salah satu lah. Buat dua-dua pun tak apa, lagi bagus insya-Allah. Bayangkanlah kita bayar zakat, tanya orang lelaki kan, bayar zakat yang RM7 tu pun rasa tenang hati macam mana. Bayangkan yang kalau kita sedekah lagi besar nilai ni. Malahan dia lebih murah daripada apa yang ada kat Malaysia. Tu salah satu lah. Yang salah satu. Jadi nanti kan bagi nama dengan nombor telefonnya. Kemudian kalau dalam tempoh Ramadan ni transfer lagi bagus, sebab bulan Ramadan ni kita sedekah kan. Jadi poin dah kira dah. Kemudian pengumuman yang terbaru dibuat oleh saudara Hafiz Yu, iaitu bos nombor 1 Situ Joy. Susu Situ Joy. Dia kata siapa yang ambil sekor, saya hadiahkan sekotak susu Situ Joy, dia kata. Masuk sekor, kita bagi nama, insya-Allah kita akan hantar. Ni bukan promote tau, lebih kurang. Betul lah.
Bagi nama lah, bagi nama insya-Allah. Sebab hari tu waktu dengan Puspanita Hulu Selangor kita buat dekat bomba gitu, kita dapat lebih dekat 70 nama. Jadi hari ni apa salah masuk insya-Allah. Nanti kita minta majlis daerah punya staf tu buat permohonan sikit sebab ada insentif nak bagi dekat kelab staf. Insya-Allah. Kemudian bulan Ramadan ini juga adalah bulan pengampunan dosa-dosa. Kena tanya diri kita, banyak tak dosa kita? Rasa-rasa ada tak dosa ni? Alhamdulillah Ustaz, semenjak daripada bermula Ramadan, semenjak daripada awal tahun sampai Ramadan ni memang tak ada dosa lagi dah. Tolong angkat tangan. Siapa berani tolong angkat tangan. Tak berani kita angkat kan? Yang angkat tangan pun berdosa. Sebab tak sedar diri kan? Jadi makna kata kita semua memang ada dosa. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di dalam bulan ini adalah merupakan bulan beribadah. Jangan kita sia-siakan. Antaranya sahur jangan kita tinggalkan. Ada orang boleh bercakap, aku okey je tak sahur pun tak apa. Aku okey je. Selama ni aku memang tak sahur, tapi aku okey je puasa. Dia bukan masalah okey tak okey. Salahnya Nabi suruh. Kedua, berbuka puasa, berbuka dengan sunnah. A'malu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Mana berbuka puasa awal waktu, kemudian berbuka puasa dengan sunnah dia, buah tamar, buah kurma. Kemudian tadarus, mengaji Quran banyak-banyak. Bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka mengaji banyak-banyak. Mudah-mudahan Quran akan melindungi kita, menjadi syafaat untuk kita akhirat besok. Tarawih, walau macam mana bertakwa sekalipun lah. Yang bertakwa sekalipun. Takwa ni bukannya kita buat lebih pada orang. Takwa ni mengikut perintah Allah. Allah perintahkan berbuka puasa, ikut waktu, ikutlah waktu. Janganlah sebab aku rasa takwa aku lebih hari ni, jadi aku buka puasa mungkin lepas tarawih ni lah. Jangan. Tak ada orang buat itu. Ya. Makna mesti berbuka puasa, ambil pahala berbuka tu. Ya. Tak ada orang ni. Sebabkan kami rasa seronok sangat dengan tarawih ni, kami mohon pada timbalan yang bertua buat permohonan pada pejabat agama untuk mengizinkan kami buat tarawih sampai Syawal ni. Tak boleh. Tarawih hanya dalam bulan Ramadan saja. Malam raya pun dah tak ada tarawih dah. Kan? Kemudian zakat. Zakat ni nak bagi kesedaran pada kita. Kan? Zakat ni adalah sedekah wajib. Ini sedekah wajib. Jadi kesedarannya adalah kita kena fikir, ada orang yang lebih susah daripada kita. Ada orang lagi susah daripada kita, jadi kita kena ambil peranan. Dan tadilah kita cerita korban, cerita ada orang tak bernasib baik macam kita. Bayangkan orang di Rohingya menelpon Mufti Arab Saudi. Ya Syekh, dia kata, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Nak tunjukkan mereka tak ada makanan. Kita pula macam mana? Tengok sebelum PKP, kajian yang dibuat oleh pihak Southern Waste Management. Dia buat kajian, pelupusan sampah kan? Dia buat kajian. Pada bulan Ramadan sebelum PKP dulu, 17,000 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan dalam tempoh sebulan, 270,000 tan makanan yang belum diusik dibuang. Teruk tuan, buruk lantak orang Malaysia ni. Kalau buruk lantak makan tak apa, masalahnya buang. Tu sebab pergi bazar Ramadan kena ada target. Aku nak beli ni, dah beli balik. Itu saja. Sa'i. Safa Marwah 7 kali. Dah habis tak cukup dengan sa'i, tawaf. Sudah beli benda yang sama tak? Kadang-kadang beli benda banyak, akhirnya tak bermakan. Tu belum cerita lagi sampai kat rumah menyumpah pula, tak sadap. Siput sodut daripada maghrib sampai ke habis tarawih tak habis sodut ni. Tak keluar. Kawan tu tak pandai lagi niaga. Kan? Jadi itu dia. Kan? Zakat, kewajipan kita settlekan. Dan yang penting sekali sebenarnya yang telah saya sebut di awal tadi, Lailatul Qadar. Kan? Malam Al-Qadar, jangan kita lepaskan peluang. Dan kita kena anggap ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi pesanan saya terakhir untuk semua. Teringat macam mana ketika Nabi turun daripada mimbar. Bila Nabi turun, Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, kenapa kau amin Rasulullah? Aku tak nampak pun ada orang berdoa. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku mendengar malaikat berdoa. Salah satu daripada doanya adalah, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Ambil peluang. Lagi 2 amin lagi apa doanya, maknanya confirm kena panggil lagi untuk ceramah yang lain.
Tu nak bagi signal kan. Tunggu kan, sebiji tak janam TV. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya itu saja daripada saya pada hari ini. Dan saya nak bawa 3 jenis binatang. Saya selalu bawa. Kita tengok ayam mengeram telur. Macam mana ayam mengeram telur? Ayam mengeram telur kalau kita dekat marah dia. Rupa-rupanya ayam tu tak makan tak minum berapa hari. Sebab nak pastikan nak geram telur ni. Dan akhirnya hasilnya menetas keluar anak ayam yang cantik-cantik, comel-comel. Macam tu juga kupu-kupu. Kepompong tu pula kepompong. Berminggu-minggu tak makan tak minum tu. Tapi bila keluar jadi rama-rama yang cantik. Ular sawa bersaling kulit. Ada yang 6 bulan bawa ke setahun pun ada. Itu yang lain macam dia punya Allah Malaka Sumna tu. Itu yang ular sawa. Lambu seekor pun dia boleh talan tu. Tapi bila dia bertinggalkan kelongson kulit lama dia. Kulit yang baru berkilat cantik sangat. Nak bagi tahu puasa ini sepatutnya menjadikan kita lebih baik lagi. Akhlak kita jadi lebih cantik, kita jadi lebih murni. Dan pesan Yusuf Al-Qaradawi, janganlah sekali-kali kamu menyembah Ramadan, tapi jadilah orang yang menyembah Allah. Maksudnya apa? Dia baik bulan puasa, ya bulan lain setan dia balik. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup setakat tu. Ucap terima kasih datang kesudian mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Cuma ada sedikit makluman yang saya nak maklumkan di luar sana.